Berita perdana malam ini kita mulakan dengan perkembangan terkini situasi jangkitan COVID-19 di negara ini. 5 lagi kes baru disahkan jangkitan COVID-19 hari ini menjadikan jumlah keseluruhan 73 orang. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, mengongsikan perkara tersebut dalam sidang media bersama Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ali bin Apong, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan petang tadi. Pada hari ini, 19 hari bulan Mac 2020, 5 kes baru telah disahkan dijangkiti COVID-19 yang membawa jumlah keseluruhan kes di negara ini kepada 73 orang. Kes 69 berumur 46 tahun adalah seorang warga tempatan yang pulang melancong bersama keluarga dari Malaysia pada 11 hari bulan Mac 2020. Beliau telah mula mengalami batuk pada 9 hari bulan Mac 2020. Kes 70 berumur 72 tahun ialah kontak keluarga kepada kes 53. Beliau tidak mempunyai sejarah perjalanan keluar negara dan tidak mengalami sebarang tanda-tanda jangkitan. Kes 71 berumur 52 tahun dan kes 72 berumur 46 tahun mempunyai kaitan dengan kluster tablik di mana mereka telah menghadiri perkumpulan tablik di Brunei pada 5 hari bulan Mac 2020. Kedua-dua kes ini adalah di antara jemaah-jemaah tablik di perkumpulan tersebut yang telah tampil menjalani ujian makmal berikutan pengesanan kes-kes yang ada kaitan dengan perkumpulan tersebut. Sejak Kementerian Kesihatan mengeluarkan kenyataan mengenai perkumpulan tablik di Brunei pada 5 hari bulan Mac 2020, seramai 56 jemaah dari kumpulan tersebut telah tampil ke hadapan yang tidak mempunyai sejarah perjalanan ke Kuala Lumpur telah menjalani ujian COVID-19. Kes 73 berumur 68 tahun adalah seorang warga tempatan yang telah pulang melancong bersama keluarga dari United Kingdom pada 16 hari bulan Mac 2020 dengan menaiki pesawat Royal Brunei BI 004, tempat duduk 9A. Beliau telah mula mengalami batuk pada 12 Mac 2020. Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa semua kes-kes yang telah disahkan sedang dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Pada masa ini, 2 orang masih dalam keadaan kritikal, memerlukan bantuan mesin pernafasan dan sedang dirawat di unit rawatan intensif di pusat berkenaan. Sementara itu, 2 kes lagi masih memerlukan pemantauan rapi dan selebihnya berada di dalam keadaan baik dan stabil. Kementerian Kesihatan pada masa ini masih giat menjalankan penyiasatan kontak bagi setiap kes di mana setakat ini seramai 1,486 orang sedang menjalani kuarantin menurut Akta Penyakit Berjangkit 2/204. Dalam pada itu, setakat ini jumlah keseluruhan mereka yang telah menamatkan tempoh kuarantin di perkampungan sokan atau di rumah masing-masing ialah seramai 99 orang dan adalah di dalam keadaan yang baik. Sejak awal Januari 2020, sebanyak 2,329 ujian makmal bagi COVID-19 telah dijalankan. Sementara itu, Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan orang ramai bahawa bermula 20 hari bulan Mac 2020, semua penumpang yang tiba di negara Brunei Darussalam melalui lapangan terbang antarabangsa Brunei adalah dikehendaki untuk menjalani pengasingan diri secara serta-merta selama 14 hari di pusat-pusat pemantauan yang telah dikenal pasti menurut Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204. Kementerian Kesihatan sedang bekerjasama dengan Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, Kementerian Hal Ehwal Agama, Kementerian Pendidikan, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi serta penerbangan di Raja Brunei bagi pelaksanaan tindakan ini. Sekarang usaha meningkatkan lagi keberkesanan tindakan-tindakan bersepadu agensi-agensi kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bagi membendung dan mengatasi
penularan COVID-19 ini dan demi menjamin kesejahteraan serta keselamatan rakyat dan penduduk di negara Brunei Darussalam, bermula pada hari Sabtu 26 Rejab 1441 Hijrah bersamaan 21 Mac 2020 Masihi, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri akan memendekkan waktu beroperasi pos-pos kawalan imigresen bagi laluan darat di negara ini yang sebelumnya beroperasi dari jam 6 pagi sehingga 10 malam kepada jam 6 pagi hingga 8 malam sahaja. Kementerian Kesihatan juga ingin maklumkan kepada orang ramai bahawa Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah memperkenankan bagi pindaan kepada Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204 iaitu Perintah Akta Penyakit Berjangkit 2020 ataupun Infectious Disease Act Amendment Order 2020 dikuatkuasakan bermula 30 hari bulan Januari 2020. Berikutan dengan pindaan ini, sesiapa yang didapati melanggar atau ingkar akan mana-mana arahan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan seperti mengadakan perkumpulan di mana-mana tempat yang dilarang atau keluar semasa perintah kuarantin, maka ianya adalah menjadi satu kesalahan di bawah Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204 yang mana boleh membawa denda sehingga RM10,000, penjara sehingga 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Kementerian ini tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap sesiapa yang tidak mematuhi arahan-arahan yang telah dikeluarkan. Sementara itu, Kementerian Kesihatan ingin sekali lagi meminta kerjasama orang ramai untuk melakukan penjarakan sosial ataupun social distancing bagi membendung wabak COVID-19 yang sedang melanda negara ini pada waktu ini. Pertama sekali, elakkan dari keluar ke tempat-tempat awam jika merasa kurang sihat. Elakkan dari pergi ke tempat-tempat yang penuh sesak. Elakkan dari menganjurkan atau menyertai sebarang perkumpulan ataupun perhimpunan. Patuhi arahan kuarantin atau pengasingan diri jika perintah kuarantin atau notis pengasingan diri telah dikeluarkan ke atas diri anda. Kementerian Kesihatan juga ingin mengulangi kepada majikan-majikan, khususnya di sektor-sektor swasta, untuk memberikan kerjasama bagi mempermudahkan langkah-langkah yang diambil oleh pihak kerajaan dalam mengawal wabak COVID-19, seperti tidak memaksa pekerja mendapatkan surat cuti sakit dari doktor, tidak mengambil tempoh pengasingan diri atau kuarantin dari jumlah cuti tahunan yang layak bagi pekerja berkenaan, tidak memotong gaji pekerja yang telah menerima perintah kuarantin atau notis pengasingan diri. Mana-mana majikan yang didapati memotong gaji pekerja yang telah diarahkan untuk dikuarantin atau mengasingkan diri atau memotong cuti dari cuti tahunan bolehlah melaporkannya kepada Jabatan Buruh melalui talian 238-1848 semasa waktu bekerja ataupun 729-8989 di luar waktu bekerja. Prihatin dan pertimbang rasa terhadap pekerja yang berisiko tinggi terhadap jangkitan COVID-19 seperti mereka yang mempunyai penyakit kronik seperti diabetes dan penyakit kardiovaskular, penyakit buah pinggang, penyakit kanser dan sebagainya, serta wanita mengandung adalah sangat-sangat digalakkan, terutama sekali di pihak sektor swasta. Jadi untuk maklumat lanjut dan perkembangan terkini, orang ramai bolehlah melayari sesawang Kementerian Kesihatan iaitu www.moh.gov.bn atau menghubungi terus talian nasihat kesihatan 148 pada bila-bila masa. Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua, dalam sidang media itu menggariskan beberapa langkah diambil bagi mengurangkan beban kewangan yang ditanggung oleh beberapa buah sektor perniagaan. Berikutan penularan pandemik COVID-19, Authority Monetary Brunei Darussalam ataupun AMBD bersama Kementerian Kewangan dan Ekonomi ataupun MOFI telah membuat perundingan
dengan industri kewangan dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam menangani impak COVID-19 kepada sektor swasta di negara Brunei Darussalam. Bersama dengan Persatuan Bank-Bank Brunei ataupun BAB, beberapa langkah interim untuk mengurangkan beban kewangan kepada beberapa sektor perniagaan telah dipersetujui. Bagi menyokong sektor-sektor perniagaan tersebut dan memastikan kegiatan ekonomi juga tidak turut terjejas, AMBD dan BAB bersama MOFI mengenal pasti peranan penting industri perbankan dan bersetuju dengan langkah-langkah berikut untuk tempoh 6 bulan mulai 1 hari bulan April 2020. Untuk menyokong sektor perniagaan dalam bentuk penangguhan pembayaran pokok pinjaman, pembiayaan selama 6 bulan bagi sektor-sektor berikut: perancangan, hospitality seperti perhotelan, pengurusan acara, restoran, kafe, makanan dan minuman, dan pengangkutan udara. Di samping itu, penangguhan ini juga akan dilaratkan kepada perusahaan dalam bidang pengimportan bekalan makanan dan perubatan untuk membantu keperluan aliran tunai yang lebih tinggi dalam memenuhi peningkatan permintaan orang ramai. Semua bayaran dan charge bank kecuali charge pihak ketiga yang berkaitan dengan transaksi perdagangan dan pembayaran bagi syarikat-syarikat dalam sektor-sektor ini tidak akan dikenakan untuk tempoh 6 bulan. Ini akan membantu perniagaan untuk terus berdaya tahan dan seterusnya memberikan manfaat kepada orang ramai. Dalam usaha untuk menggalakkan penjarakan sosial ataupun social distancing dan mengurangkan lawatan ke bank-bank, bayaran dan charge pemindahan antara bank secara online juga akan dikecualikan selama 6 bulan untuk semua pelanggan. Orang awam adalah digalakkan untuk menggunakan platform pembayaran digital yang ditawarkan oleh bank-bank dan perkhidmatan pembayaran digital yang lain. Bank-bank adalah digalakkan untuk meneliti kadar pinjaman ataupun keuntungan mengikut keadaan persekitaran semasa. Setiap bank mempunyai inisiatif tanggungjawab sosial korporat ataupun CSR masing-masing. Dan bank-bank akan memperluaskan aktiviti-aktiviti berkenaan. Dengan kerjasama semua pihak berkepentingan dan dengan mengambil kira pendekatan whole of nation, sektor swasta adalah diharapkan untuk memainkan peranan masing-masing termasuk mengekalkan tenaga kerja yang sedia ada dengan adanya langkah-langkah bantuan ini. AMBD ingin memberi jaminan kepada orang ramai bahawa sektor perbankan negara Brunei Darussalam kekal berdaya tahan, kukuh dan mempunyai dana modal yang mencukupi. AMBD akan terus memantau perkembangan situasi ini bersama dengan institusi-institusi kewangan dan akan melaksanakan langkah-langkah tambahan jika perlu. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi bank-bank atau AMBD di talian 2388 atau info@ambd.gov.bn.
Mengambil kesempatan ini, sukacita saya merujuk persoalan yang diajukan semasa sidang media kemarin hari Rabu 18 hari bulan Mac 2020, iaitu mengenai permohonan syarikat-syarikat pengangkutan dalam dan luar negara yang keluar masuk dari negara ini bagi tujuan perdagangan atau pengantaran barang. Perjalanan-perjalanan tersebut adalah tidak disekat. Dalam hubungan ini, Kementerian Kewangan dan Ekonomi dengan kerjasama Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri sukacita memaklumkan bahawa pihak Kerajaan Negeri Sarawak telah pun memberikan kerjasama dengan membenarkan mana-mana syarikat di negara ini dan luar negara yang keluar masuk dari negara ini melalui checkpoint darat bagi tujuan perdagangan atau pengantaran barang. Begitu juga dengan syarikat-syarikat dari negeri Sarawak yang membuat pengantaran melalui jalan Brunei adalah juga diberikan kebenaran. Syarikat-syarikat kedua-dua buah negara hendaklah mematuhi syarat-syarat transit yang dikuatkuasakan oleh agensi-agensi yang mengawal. Sementara itu, beberapa soalan diajukan semasa sesi soal jawab, antaranya isu kapasiti bagi merawat para pesakit COVID-19. Menteri Kesihatan menjelaskan. We have about 140 beds di Tutong atau. Okay, so we almost half full. Perancangan itu sedang dibuat dan perbincangan pun dengan Kementerian Tourism to know how many hotel rooms we have, and dengan Darussalam Estate juga berapa apartment we can have. Ini persediaan yang dipikirkan wajar sebab tani betul-betul mau membendung penularan ini secepat yang mungkin. Jadi MPRT pun telah berunding dengan hotel-hotel dan apartment private. So we need to know apa kapasiti hotel-hotel pun apa ada, dan macam mana security-nya, macam mana sekarang makan minumnya. We all have to think about this. So menjelaskan lebih lanjut mengenai kuarantin para pelajar yang baru pulang ke negara ini, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ali bin Apong, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan berkata beberapa buah bilik hotel dicadangkan sebagai tempat kuarantin. Kementerian Sumber-Sumber Utama akan terus mendapatkan maklumat daripada hotel berkenaan, setiap hotel, untuk memastikan berapa room yang available pada setiap saat. Sudah jadinya apabila dikendaki, artinya dapat terus dihantar orang itu dari airport terus ke hotel tanpa menunggu nunggu di lobi kah, nunggu di untuk mendapatkan bilik untuknya ditempatkan sebagai tempat pengasingan. InsyaAllah perkara ini akan diupdate dari semasa ke masa dengan Kementerian Kesihatan supaya tidak ada kekeliruan ataupun tidak ada masalah orang menunggu ataupun tidak ada masalah ketiadaan bilik apabila diperlukan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua pula menjelaskan mengenai isu garis panduan bagi syarikat dan perusahaan yang terjejas akibat COVID-19. Pada masa ini memang diorang mesti memikirkan Business Continuity Plan ataupun BCP. So kalau ada, jadi untuk dielakkan kejadian sekiranya ada individu yang tested positif tidak dilaratkan ke orang ramai. Jadi kita ni diorang bangkali memikirkan BCP atau terpaksa dicarai-caraikanlah diorang punya kaki tangan atau supaya kalau sekiranya ada terjadi atau spread the other team can continue the business itulah. So itu tetap lo kepada individual perniagaan itu juga.
Tanggungjawab sosial ditunjukkan secara positif ke arah menyahut seruan kerajaan dalam menangani jangkitan COVID-19 di negara ini. Ini termasuk meniadakan sementara penyajian makanan dan minuman kepada orang ramai di restoran dan kedai-kedai makan. Teruskan bersama berita perdana. Beberapa mesej yang tular di media sosial terutama melalui aplikasi WhatsApp mengenai permohonan derma berupa barangan dan kutipan derma bagi keperluan para pesakit COVID-19 dan kaki tangan barisan hadapan atau frontliners bagi pihak Kementerian Kesihatan adalah tidak benar. Menurut kenyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan, mesej-mesej yang tular itu tidak pernah dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan. Kementerian Kesihatan seterusnya menyatakan keprihatinan orang ramai dan dukungan penuh ke atas kaki tangan frontliners dan pesakit-pesakit adalah sangat-sangat dialu-alukan. Walau bagaimanapun, jelasnya perkara ini sangat mudah untuk disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Sehubungan dengan itu, orang ramai adalah dinasihatkan untuk menghentikan penularan mesej-mesej tersebut dari mana-mana platform media sosial. Dalam pada itu, orang ramai bolehlah menghubungi Kementerian Kesihatan secara rasminya melalui talian nasihat kesihatan 148 bagi sebarang pertanyaan berkait dengan tata cara pemberian sumbangan dan dokongan yang betul dalam menangani jangkitan COVID-19. Kementerian Kesihatan merakamkan setinggi-tinggi penghargaan di atas sumbangan derma dan tenaga yang dihulurkan oleh agensi-agensi, syarikat-syarikat dalam dan luar negeri, kedutaan-kedutaan, NGO dan orang ramai kepada kementerian tersebut dan berharap kerjasama dalam bantu kementerian berkenaan dalam menangani jangkitan COVID-19 di negara ini akan terus diberikan. Sebagai satu usaha mencegah dan bendung penularan wabak COVID-19 di negara ini, semua perkhidmatan kaunter di Kementerian Pembangunan dan jabatan-jabatan di bawahnya di seluruh negara akan ditutup sementara bermula Sabtu ini, 21 Mac sehingga ke satu tarikh yang akan dimaklumkan kemudian bagi langkah-langkah pembersihan yang akan dilaksanakan secara berperingkat. Perkhidmatan kaunter-kaunter tersebut adalah kaunter pembayaran, pendaftaran, permohonan dan pertanyaan di Jabatan Kerja Raya, Jabatan Kemajuan Perumahan, Jabatan Ukur, Jabatan Perancang Bandar dan Desa, Jabatan Tanah, Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi dan Autoriti Kawalan Bangunan dan Industri Pembinaan ABCI. Bagi pembayaran bil seperti bil air, para pelanggan adalah disarankan untuk membuat pembayaran melalui bank masing-masing secara dalam talian atau online, aplikasi mudah alih atau mesin cash deposit CDM. Manakala pembayaran rumah di bawah Jabatan Kemajuan Perumahan boleh dibuat melalui One Common Billing System atau CBS. Bagi sebarang pertanyaan dan aduan, hubungi talian Darussalam 123 atau email @mod.gov.pn. Jabatan Kerja Raya memaklumkan kepada orang ramai khususnya para pemilik atau pengguna kenderaan komersial yang berdaftar di negara ini dalam kelas 2 dan 5 bahawa borang permohonan bagi menggunakan jambatan penghubung daerah Brunei dan Muara dan daerah Temburong boleh didapati atau dimuat turun dengan melayari laman sesawang rasmi jabatan tersebut iaitu pwd.gov.pn dan borang yang lengkap diisi perlu di-email kembali ke permit.jambatan@pwd.gov.pn dan pihak jabatan akan menilai permohonan berkenaan dan keputusan jabatan akan di-email kembali kepada pemohon. Permohonan yang berjaya akan diberikan permit kebenaran beserta syarat-syarat yang ditetapkan melalui email berkenaan. Pihak pemohon adalah juga diingatkan untuk memberikan salinan permit kebenaran tersebut kepada pemandu kenderaan yang dipohonkan bagi kegunaan pihak-pihak berkuasa seperti pengurusan jambatan, pasukan polis Diraja Brunei dan Jambatan Pengangkutan Darat. Bagi kenderaan komersial, pendaftaran asing adalah dinasihatkan untuk menggunakan jalan yang dibenarkan iaitu ASEAN Highway 150 atau AH150 yang lazimnya digunakan pada masa ini. Jabatan tersebut sekali lagi mengingatkan kepada para pengguna jalan raya untuk mematuhi had kelajuan maksima 80 km sejam bagi kenderaan biasa manakala had kelajuan maksima 65 km sejam bagi kenderaan komersial yang berdaftar di negara ini. Sebarang pertanyaan, hubungi talian Darussalam 123 atau email kepada permit.jambatan@pwd.gov.pn.
Sementara itu, para pengusaha dan peniaga premis-premis perniagaan makanan dan minuman kini menutup sementara penyajian makanan dan minuman di premis masing-masing sebagai menyahut saranan kerajaan dalam sama-sama mengekang penularan jangkitan COVID-19 dan demi kesejahteraan serta keselamatan orang awam. Tinjauan kru RTB di beberapa buah restoran dan kedai makan mendapati para pengusaha dan peniaga makanan dan minuman mematuhi ketetapan yang dibuat oleh pihak kerajaan. Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri mengambil langkah untuk tidak membenarkan restoran-restoran dan kedai-kedai makan untuk menyajikan makanan di premis-premis bermula hari ini sehingga ke satu masa yang akan dimaklumkan kemudian. Kesemua premis makanan tersebut termasuk restoran, kedai makan, kedai minum, kafe, food court, gerai makan dan seumpamanya hanya dibenarkan untuk menyediakan perkhidmatan take away atau membawa pulang makanan serta minuman. Kami tidak menerima dine-in ataupun makan di sini. Kami ingin memberikan informasi kepada khalayak ramai kalau kami hanya menerima take away sama delivery saja. Restoran Keke Koya, Masa Ani tidak menerima orang makan arah restoran kami. Kami cuma menerima order takeaway saja. Kami daripada syarikat Satu Haji Tua telah membukakan gerai makan kami seperti biasa, tetapi kami menyediakan perkhidmatan takeaway dan delivery ke rumah. Dan waktu operasi kami telah dipendekkan dari pukul 7.45 ke 2 petang sahaja. Dan kami juga mengutamakan kebersihan dari sudut dapur dan juga dari kawasan kami. Gerai makan Syarikat Ajar Jarah binti Haji Musaidi di Kompleks Pasar Neka dan Tamu Tutong. Beroperasi seperti biasa. Kami menyediakan makanan dan minuman secara takeaway saja. Satu lagi langkah yang diambil oleh Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri ialah untuk menutup tamu mingguan Kompleks Pasar Neka dan Tamu Tutong yang beroperasi setiap hari Khamis dan Ahad. Penutupan bermula hari ini sehingga ke satu tarikh yang akan dimaklumkan kemudian. Penutupan ini adalah sebagai usaha mempertingkatkan lagi langkah-langkah membendung penularan COVID-19 di negara ini demi kesejahteraan dan keselamatan orang awam. Manakala gerai malam yang diadakan setiap hari di Tamu Aneka Temburong termasuk Tamu Besar Temburong yang diadakan pada setiap hari Sabtu dan Ahad juga ditutup buat sementara waktu. Penutupan tersebut berkuat kuasa kemarin sehingga ke satu masa yang akan dimaklumkan kemudian. Penularan wabak COVID-19 mencetuskan keprihatinan dalam kalangan masyarakat untuk mengambil langkah berjaga-jaga dari segi kesihatan dan penjagaan diri. Sebelum pengesanan kes pertama COVID-19 di negara ini, Kementerian Kesihatan telah menasihatkan orang ramai untuk mengamalkan amalan kesihatan yang baik pada setiap masa. Ia termasuk memberi panduan penggunaan kit pencegahan virus termasuk penggunaan penutup hidung dan mulut atau mask serta penggunaan gel pembersih tangan beralkohol atau alcohol-based hand sanitizer. Mengenai dengan penggunaan penutup hidung dan mulut atau mask, Kementerian Kesihatan telah mengongsikan cara yang betul untuk menggunakannya. Terdapat pelbagai jenis mask yang boleh didapati di pasaran termasuk surgical face mask, mask kertas dan mask kain. Walau bagaimanapun, hanya surgical face mask sahaja yang disyorkan untuk digunakan bagi mencegah jangkitan pernafasan. Sementara itu, terdapat juga para pekedai dan orang ramai yang mengambil inisiatif untuk tidak menyentuh wang kertas atau shilling semasa mengeluarkan duit sendiri atau ketika membuat pembayaran di kedai-kedai sebagai langkah berjaga-jaga yang mungkin menyebabkan virus berkenaan.
Beberapa restoran di negara ini turut mengambil inisiatif dengan menyediakan hand sanitizer untuk para pelanggan bagi mengingatkan orang ramai agar sentiasa memastikan tangan dalam keadaan bersih sebelum dan selepas makan. Namun orang ramai disarankan agar kerap mencuci tangan dengan sabun dan air yang bersih selama 20 saat atau gunakan hand sanitizer serta mengelak dari menyentuh muka, hidung atau mulut. Kementerian Kesihatan juga menasihatkan individu yang kurang sihat untuk mengelak diri daripada berada di tempat tumpuan ramai dan memakai penutup hidung dan mulut jika tidak dapat dielakkan. Jabatan Persaingan dan Hal Ehwal Pengguna Kementerian Kewangan dan Ekonomi dalam pada itu juga menasihatkan para peniaga dan klinik swasta untuk tidak mengambil kesempatan dengan menaikkan harga penutup hidung dan mulut serta cecair pembersih tangan. Di samping itu, orang ramai diharap akan dapat mematuhi arahan-arahan yang telah diberikan oleh kementerian-kementerian yang berkenaan agar penularan virus dapat dibendung. Kementerian Kesihatan menerima sumbangan berupa barangan keperluan asas daripada Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei. Penyerahan sumbangan diadakan di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Penyampaian sumbangan disempurnakan oleh Awang Haji Osman bin Haji Muhammad Jair, pemangku pengarah pengurusan Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei, dan diterima oleh Dayang Sufinah binti Haji Serudin, pemangku pengarah pentadbiran dan keuangan Kementerian Kesihatan. Sumbangan merupakan salah satu daripada tanggungjawab sosial korporat dalam sama-sama menangani wabak COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Mengambil kira perkembangan situasi jangkitan COVID-19 pada masa ini, institusi-institusi pengajian tinggi di negara ini mengadakan pengajian secara dalam talian atau online. Usaha seumpamanya merupakan sebagai langkah bagi mengawal penularan jangkitan COVID-19 dalam kalangan penuntut dan juga kaki tangan. Universiti Islam Sultan Sharif Ali Unisa antara institusi pengajian tinggi yang melaksanakan kaedah pengajaran dan pembelajaran secara dalam talian. Institusi tersebut mengadakan pengajian kaedah berkenaan antaranya melalui Learning Management System LMS serta apa jua kaedah teknologi pengajaran dan pembelajaran. UNISA mula menangguhkan pengajiannya di kampus sejak Sabtu lalu sehingga 28 hari bulan ini. Langkah ini diambil bagi memastikan para pelajar UNISA dapat meneruskan pengajian masing-masing. Kami set up meeting sama diorang dulu. Beritahu pukul 9 mesti hadir, kalau tidak attendance nak kena ambil, and then everyone start to log in and then masuk. Lepas tu macam biasa kelas mula, tapi yang screen itu siapa yang present dia yang jadi host lah, host meeting. So kami pakai application namanya Zoom. Cabarannya I think itulah internet lambat, lagging for some of my students berbelang saja. Tapi yang for alhamdulillah today okay the connection. Salah seorang mahasiswa UNISA mengongsikan bahawa dengan adanya kaedah tersebut, mereka berasa selamat dan ibu bapa tidak berasa bimbang. Pembelajaran online ini mudah pulang, hanya ada masalah lah sedikit, pasalnya bukan semua orang mempunyai laptop sama wifi yang kuat kan. Memandangkan juga ini sudah pertengahan bulan, so agak lagging lah kalau kami kan Skype. So mostly kami banyak memakai kredit sendirilah untuk online ini. So kami mostly okay pulang dengan interact dengan online kah, reality kah, kami masih lagi okay. Hanya itulah sejak internet itu masalah kami lah semua. So payahlah dapat untuk reach individu itu secara macam supaya kami punya percakapan itu lancar, tetap patulah kami punya cabaran saja. Perkhidmatan bot penumpang antara daerah Brunei dan Muara dan daerah Temburong masih beroperasi seperti biasa meskipun jambatan penghubung kedua-dua buah daerah dibuka sementara pada masa ini. Perkhidmatan bot beroperasi dari pukul 6 pagi hingga 5 petang. Bagi mencegah jangkitan COVID-19, para pengusaha bot penumpang mengambil langkah dengan mengurangkan had penumpang. Pihak berkuasa maritim dan pelabuhan Brunei Darussalam dan para pengusaha perkhidmatan bot penumpang juga menyediakan hand sanitizer dan sabun pencuci tangan di terminal bagi kegunaan para penumpang sebelum menaiki perahu.
Sebanyak 254 panggilan bagi kebakaran hutan dan 165 lagi panggilan kebakaran rumput diterima di semua daerah oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat sejak bulan Januari lalu hingga 11 Mac ini. Kebakaran tersebut menjaskan kawasan seluas 414.54 hektar atau bersamaan dengan keluasan 464 padang bola sepak. Sebelum itu, Jabatan Bomba dan Penyelamat menekankan kepada orang ramai agar tidak melakukan pembakaran terbuka atau membuat perunan yang boleh melarat dan mengakibatkan kebakaran besar semasa musim panas dan kering. Orang ramai juga dinasihatkan untuk tidak membuang puntung rokok yang masih menyala di merata tempat dan untuk memastikan api rokok yang masih menyala dipadam. Kepada penggemar yang suka berburu atau melakukan apa jua aktiviti riadah di dalam hutan, elakkan untuk membuat nyalan api, unggun api dan jika perlu pun pastikan api dan bara-bara api dipadamkan sepenuhnya sebelum meninggalkan tempat. Orang ramai juga perlu berhati-hati kerana keadaan kemarau yang melanda sekarang ini akan menyebabkan binatang atau serangga berbisa seperti ular, lipan atau kalajengking akan mencari tempat lindungan di tempat yang sejuk seperti di luar kawasan dan di dalam rumah, stor atau tandas. Pasukan Bomba dan Penyelamat akan menjalankan rondaan secara berkala di kawasan-kawasan yang dikenal pasti berisiko tinggi dan selalu terjadinya kebakaran untuk tindakan segera dan membuat pemantauan bagi memastikan tidak ada kejadian yang tidak diingini. Orang ramai khususnya pengguna jalan raya dinasihatkan agar sentiasa meningkatkan lagi kewaspadaan, mengurangkan had laju semasa melintasi jalan raya berdekatan dengan kebakaran hutan kerana asap kebakaran boleh menghalang penglihatan dan mengakibatkan kemalangan serta menyalakan lampu hadapan kereta bila penglihatan tidak jelas dan jika terperangkap dalam keadaan jerebu. Jabatan Bomba dan Penyelamat menasihatkan orang ramai yang mendapati ada api-api kecil di tepi jalan sebelum bertindak memadamkan api kecil berkenaan, pastikan keselamatan diri terlebih dahulu dan seterusnya bolehlah memadam kebakaran kecil tersebut sebelum ianya merebak menjadi api besar serta melaporkan kepada pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat apabila melihat kepulan asap disebabkan oleh kebakaran hutan dan rumput. Sebarang kecemasan, hubungi talian kecemasan 995 dan talian aduan Darussalam 123 bagi aduan pembakaran terbuka. Seorang lelaki tempatan didenda RM9,000 atau 9 bulan penjara jika gagal membayar denda oleh Mahkamah Magistrate Bandar Seri Begawan atas pertuduhan di bawah Seksyen 146-1-D Perintah Eksais 2006. Muhammad Sukri bin Abdullah berusia 27 tahun mengaku bersalah kerana memiliki 11 kartun rokok pelbagai jenama di dalam keretanya semasa pemeriksaan dijalankan di kawasan kampung Mata Gadong. Tertuduh diberi tempoh sehingga 17 September depan untuk membayar denda tersebut. Semua barang terlibat dihukum rampas untuk dimusnahkan. Seorang individu Syaritul Faisal bin Khaid dikompam sejumlah RM300 atas kesalahan membuang botol minuman dari kenderaan yang bergerak. Dia didapati melakukan kesalahan tersebut oleh pihak penguatkuasaan Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan. Orang awam disaran agar sama-sama bertanggungjawab menjaga kebersihan negara ini bagi kemaslahatan semua. Sebarang aduan dan maklumat yang berkaitan, hubungi bahagian penguatkuasaan Undang-Undang Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan atau melalui talian Darussalam 123 atau WhatsApp 833 3123 atau email info@123.gov.pn. Pasukan polis di Raja Brunei meminta kerjasama orang ramai untuk mengesan seorang pekerja warga negara India yang dilaporkan lari dari majikan. Selvarasu berumur 40 tahun memegang pasport berdaftar Z565665 dan sebarang maklumat mengenainya hubungi Balai Polis Tutong melalui talian telefon 422-1206 atau talian kecemasan polis 993 atau laporkannya di balai-balai polis berdekatan atau laman sesawang www.police.gov.pn atau Instagram @upa.ppdb.